Assalamualaikum semua. Saya terlebih dahulu minta maaf ada masalah uh, gangguan teknikal sikit pada petang ini. Saya terpaksa menggunakan second device. Ya. Baik, kita teruskan juga pada petang ini. Ya, untuk sesi petang ini kita ada satu topik yang menarik, ya, yang akan disampaikan oleh saudara Iskandar Zulkarnain. Dan seperti biasa kita ada dua bahagian. Slot yang pertama kita ada snippet online yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh, dan seterusnya yang kedua kita ada slot pembincangan seperti biasa lah. Dan untuk itu saya mulakan dengan snippet online oleh Datuk Dr. Mahendra Singh. Dipersilakan Datuk. Dan selamat petang semua di Malaysia, dan selamat pagi daripada saya berada di London. Sekarang 6.45 pagi lah. Kenapa saya berada di sini adalah kerana saya datang untuk melawat kakak saya di sini. So I'm at Stratford dekat London. Stratford adalah tempat di mana sukan Olimpik telah diadakan semasa di London dulu. Kalau tak silap saya, tahun 2012. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya sempat berada dalam satu sesi tentang PISA, keputusan PISA dan sebagainya. Dan dalam sesi itu, banyak perkara dibincangkan. Di antara perkara yang disebut adalah berkaitan dengan kualiti pendidikan di negara kita. Maka kualiti pendidikan di negara kita, suka tak suka, banyak bergantung kepada banyak faktor. Dan dalam satu laporan McKinsey telah diberitahu, mereka kemukakan kenyataan ini. The quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers. The quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers. Maksudnya, apa jua pun, nombor satu ialah kualiti kita, ya. Kita sebagai guru. A good education can change anyone. A good teacher can change everything. Kalau anda lihat kata hikmah pada slide yang pertama ini. Dan saya rasa bangga kerana kita sebagai sebuah negara sejak daripada kemerdekaan telah jauh ke depan, ya. Tapi sekarang kita nak bersaing dengan sistem pendidikan dunia. So, seperti saya kata tadi, kita ada struktur pendidikan yang terbaik, tapi ia tidak boleh menandingi kualiti guru. So, apa 10 kualiti yang diperlukan oleh seorang guru? Pandai berkomunikasi. Suka tak suka, kita jadi cikgu ni harus pandai berkomunikasi dengan rakan sekerja kita dan juga anak murid kita dengan ibu bapa kita. Adab kita adalah adab yang paling mulia, adab seorang guru. Dan saya belajar tentang adab ini daripada mentor saya, Datuk Dr. Ibrahim Bajuni. Saya banyak belajar tentang strong communication ni, komunikasi daripada beliau. Walaupun keadaan macam mana pun, adab berkomunikasi dia sentiasa terpuji. Yang kedua, we must be good listeners. Dan saya juga ada kata hikmah yang saya atau ungkapan yang saya selalu gunakan. The magic of listening and being listened to. Kadang-kadang kita kena dengar apa yang disebut oleh anak murid kita. Right? Dalam kelas, murid-murid kita ada pelbagai cabaran mereka. Dan saya selalu kata, cikgu ni, we must be the positive busybody. Positive busybody. Apa maksud positive busybody? Kita nak dengar, kita nampak murid duduk diam beberapa hari, seharusnya kita panggil dan tanya dengan suara yang
yang kita gunakan bukan macam suara nak menegur, tapi suara nak ingin tahu. Yang ketiga, guru harus fokus kepada kolaborasi. Dalam 4 pendekatan yang juga digunakan di Finland, bila sebut tentang murid, 4 perkara sentiasa timbul dalam ekosistem mereka, iaitu nombor 1, pembelajaran, learning. Yang kedua, sangat penting, safety. Ya, di negara kita ada bullying dan sebagainya. Ya, gejala bully. Kita harus sentiasa beri perhatian. Kita tidak mahu anak murid kita dibuli di sekolah. Kita cikgu. Cikgu kena ambil tahu. Kita sibuk, saya tahu kita sibuk. We are always so busy. Kita sibuk dengan nak buat soalan peperiksaan, nak buat persediaan untuk mengajar. Tapi jangan lupa kita harus jadi the positive busybody. So, kita fokus kepada kolaborasi. Kalau di Finland, saya sebut tadi, learning, safety, collaboration, and participation. Kalau seorang murid tak participate, tak ambil bahagian semasa dalam kelas, cikgu risau. So, kita kena sentiasa ambil tahu. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun saya ambil 10 quality guru ini, tapi ada banyak, kalau kita Google, banyak quality yang lain. Yang keempat, guru yang beradaptasi. Kita tahu setiap kelas kita tak sama, setiap murid kita tak sama. Kita yang buat adaptasi terhadap murid kita. Kerana DNA setiap murid, setiap kelas kita itu berbeza. So, kita sebagai guru membuat adaptasi pada kelas, kepada budaya sekolah dan sebagainya. Yang kelima, good teachers we jive with students. Kita sebagai guru, kita kena memahami setiap murid kita. Yang keenam, kita tunjukkan empathy. Empathy ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya utamakan. Saya nak sebut kepada kita semua cikgu, sekarang dah 345 orang. Please, 3 kali saya sebut please. Always show empathy. Letakkan diri kita dalam keadaan anak murid kita atau cikgu lain. Kadang-kadang rakan-rakan kita sakit, cikgu sakit. So, letak diri kita in their shoes and show empathy. Kalau kita boleh bantu, kita bantulah rakan kita. Dan itu kesejahteraan cikgu ni sangat-sangat penting. Yang ketujuh, sifat sabar. Sifat sabar ini sangat penting. Patience. Kerana murid ni kita tak tahu bila dia akan menyerlah. 2 bulan lepas saya sebut tentang seorang doktor yang di sekolah rendah dia asyik fail aja. Sekolah nak tendang dia keluar dah. Tapi ada seorang dia di SJKC. Budak India tetapi belajar di SJKC. Tapi ada seorang guru guru yang dalam umur lingkungan 50-an yang sangat sabar. Budak ini setiap hari tak bawa makan, datang daripada keluarga yang kurang berada. So, dia akan duduk di atas pokok. Cikgu tanya dia, kenapa you duduk di atas pokok? Oh, saya tak ada duit untuk nak pergi ke kantin. Okey, tak apa. Datang ke bilik guru. Setiap hari selepas itu, cikgu bawa makan untuk murid itu. Hari ini, murid tersebut membayar untuk nursing home di mana guru itu sedang tinggal sekarang in a nursing home. Murid itu bayar balik. So, children do not forget. Skala kesabaran, empathy, engagement, kita buat itu dengan murid, mereka tak akan lupa. Percayalah. Let's look at dunia sebenar. So, dalam laporan PISA pun dia kata, bagaimana kita nak jadikan pembelajaran kita tu bermakna. Learning with meaning, Mungkin kita bukan nak bagi banyak ilmu, tapi kita nak bagi
ilmu yang kurang tetapi secara mendalam. So itulah perkara yang perlu kita sebagai pendidik mula fikirkan, walaupun kita ada silibus dan mungkin di pelbagai peringkat dalam sistem pendidikan kita, kita harus beri tumpuan kepada perkara ini, bahawa less is more. Yang kesembilan, kongsi amalan terbaik. Ini bagi guru, sentiasa kongsi, jangan kedekut ya, kita bukan ada CGPA lagi. Kalau di universiti, CGPA you berapa ya? 3. Tapi kita cikgu tak perlu, tak ada CGPA lagi. Kita semua adalah champions. We are all champion. So, kongsi, bantu satu sama lain. Tak perlulah kedekut. Tak lama lagi you akan pencen. Macam saya. You will retire. So, bila anda lihat kembali kepada legasi anda, apa legasi yang anda tinggalkan? So, jangan lupa perkara itu. Dan yang ke-10, kita belajarlah sepanjang hayat. Hari ini 374 orang sedang mengamalkan nombor 10 ni. Pembelajaran sepanjang hayat. Belilah kita, we must. Saya bersama anak saya dalam 3 hari yang lepas, banyak kali duduk dalam train di London ini semalam pun. Dan saya tunjuk pada anak saya kata, lihat orang yang duduk di penjuru tu. Duduk saja di kerusi, mula baca. Banyak kali. They have a book in their hands. Terus duduk, dah dapat tempat tu duduk. Ada yang berdiri pun membaca. Ada yang baca buku elektronik pun. Semalam saya duduk balik daripada Westminster, balik ke Stratford. Petang, saya tengok orang yang duduk di tepi saya, buka handphone dia. Saya rasa itu elektronik book, e-book. Dan dia sedang baca. So, let's be lifelong learners. Ilmu tu sangat penting ya. So, tuan-tuan dan puan-puan, ilmu tu boleh datang daripada pelbagai sumber, daripada makalah, majalah dan sebagainya. Buku adalah beban latihan untuk minda kita. Books are the training weights of the mind. Bukan saja books, tapi seperti saya sebut, makalah, majalah dan sebagainya. We educators were born to make a difference. Kita yang sepatutnya membawa perubahan. Dan jangan lupa, it is easier to build strong children than to fix broken adults. Dan untuk hari ini kita quality guru, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan pada Dato' Dr. Mahendra Singh atas perkongsian yang amat menarik sebentar tadi. Banyak yang kita belajar daripada perkongsian yang disampaikan oleh Dato' Dr. Mahendra tadi yang boleh kita gunakan, praktikkan dalam kerja buat kita. Ya. Baik, seterusnya saya bawakan anda semua pada slot yang kedua, iaitu slot pembentangan oleh saudara Cikgu Iskandar Zulkarnain, ya. Sudah ada di talian ya, ini Cikgu Iskandar Zulkarnain. Okey, selamat datang Cikgu Iskandar Zulkarnain, ya. Boleh Terima buka. kasih, Dato'. Boleh dengar ke? Dapat dengar dengan jelas. Alhamdulillah. Ya. Baik, sebelum saya serahkan pada Cikgu Iskandar, ya, saya jelaskan sedikit ya, latar belakang Cikgu Iskandar ni. Cikgu Iskandar ni sebenarnya merupakan pelatih, ya, guru pelatih yang mengikuti program program diploma pasca siswazah pendidikan, ya, pada semester yang kedua, kira hampir nak grad dah ni, ya. Sikit lagi boleh jadi guru penuh lah, ya. Dan untuk maklumat semua, Cikgu Iskandar ni merupakan lulusan dalam bidang bahasa Mandarin. Ijazah pertama dia ialah dalam bahasa Mandarin, ya, yang diperoleh daripada salah sebuah universiti terkenal lah di Beijing, ya, Republic negara China, ya, dari China, ya. Jadi beliau berasal dari Kuala Kangsar, ya, membesar dan bersekolah di Sekolah Kangsar dan seterusnya melanjutkan pelajaran di
negara China. Dan apa yang menariknya, kita perhatikan di sini beliau tak dikelilingi atau berada dalam persekitaran yang bukan apa tu bahasa utama dia bahasa Mandarin, ya. Di rumah cakap Melayu, di sekolah cakap bahasa Melayu, tapi beliau dapat menguasai bahasa Mandarin, ya. Suatu bahasa yang kira bukan amalan atau mereka dia di rumah lah, ya. Jadi alhamdulillah kita pada petang ni kita dapat mencukir ataupun minta dia Cikgu Iskandar ni kongsikan bagaimana daripada kosong tu boleh sampai ke tahap ini, ya. Jadi saya dengan ini menyebut Cikgu Iskandar Zulkarnain, ya. Saya serahkan pada Cikgu Iskandar Zulkarnain untuk memulakan pembentangan. Dipersilakan Cikgu Iskandar. Okay, terima kasih Doktor. Boleh saya share skrin ni? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang Syauhau kepada semua yang menonton. Doktor, Datuk, cikgu-cikgu dan rakan-rakan. Sejujurnya saya berasa agak kerdil kerana dikelilingi oleh cikgu-cikgu yang hebat yang bersama-sama dalam berkongsi ilmu pada hari ini. Jadi tajuk perkongsian saya pada hari ini ialah perkongsian pengalaman pembelajaran bahasa Mandarin. Tapi mungkin jika ada yang salah harap dibetulkan, jika ada yang betul harap kita boleh amalkan. Nama saya Iskandar Zulkarnain, seperti yang Doktor telah sebut tadi. Saya pelajar PDPP Bahasa Cina di IPG Kampus Ipoh. Jadi sinopsis perkongsian saya pada hari ini ialah berkenaan bahasa Mandarin. Jadi persepsi kita berkenaan bahasa Mandarin ialah bahasa Mandarin sangat susah dan saya tidak nafikan sangat susah untuk dipelajari. Hal ini kerana aksara, intonasi dan sebutan yang berlainan dengan bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu kita tak ada syengtiao ataupun intonasi, iaitu intonasi pertama, kedua, ketiga, keempat, menaik, menurun, mendatar dan sebagainya. Tiada. Aksara pula iaitu karakter Cina. Karakter Cina nanti saya akan kongsikan sedikit berkenaan bagaimana karakter Cina ini boleh terbentuk dan bagaimana untuk kita mengenal pasti karakter Cina itu berdasarkan apa. Jadi diharapkan dengan perkongsian saya pada hari ini boleh membuktikan bahawa bahasa Mandarin boleh dipelajari oleh semua orang walaupun tanpa sebarang pengalaman sebelum itu. Jadi kita di Malaysia semestinya sudah ada pengalaman itu sebab negara kita berbilang kaum kan. Jadi sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Medesi atas perkongsian beliau sebentar tadi. Sangat membuka mata saya kerana saya masih belum bergelar guru lagi. Saya hanya siswa guru yang masih belajar. Jadi semoga pada masa depan saya dapat jadi guru yang baik. Jadi mari kita lihat. Pertama ialah pengenalan diri saya. Saya berasal dari Sungai Petani Kedah. Tapi saya bersekolah di Kuala Kangsar sebelum ni. Dan universiti saya ialah Beijing Language and Culture University. Ini muka saya agak berlainan ya kerana telah diedit. Saya pun tidak pasti. Jadi kita mula dengan sejarah bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin boleh dikenali juga sebagai Putonghua ataupun Huayu. Jika cikgu-cikgu boleh melihat di sebelah pertengahan ini adalah Putonghua dan di hujung sekali di sebelah kanan itu bermaksud Huayu. Huayu ni yang kita panggil bahasa Mandarin di Malaysia. Jadi untuk asal usul bahasa Mandarin sebenarnya agak panjang untuk diceritakan. Ini kerana negara China terletak di sebuah tanah besar dan berdekatan dengan Tibet dan sebagainya, dan di bahasa Mandarin juga boleh dikatakan berasal daripada kawasan sekitar itu dan ke tengah tanah besar China. Jadi bahasa Mandarin boleh dikatakan telah wujud sejak dinasti Xia dan melalui pelbagai perubahan menerusi dinasti-dinasti selepas itu. Sebagai contoh,
bahasa Mandarin pada dahulunya mempunyai pelbagai dialek. Dia tidak mempunyai standard. Tetapi pada tahun 1950-an, kerajaan China telah menggunakan dialek Beijing sebagai standard untuk bahasa Mandarin. Jadi jika cikgu-cikgu, tuan-tuan puan-puan pergi ke China, terutamanya ke bandar-bandar besar, cikgu akan mendapati bahawa dialek yang digunakan sekiranya menggunakan bahasa Mandarin standard akan seakan-akan dialek Beijing. Akan tetapi semestinya ada perkataan-perkataan atau ada sebutan-sebutan yang tidak dapat diubah dan masih menggunakan dialek tempat asal tersebut. Nanti saya akan ceritakan bagaimana ada perbezaan antara itu. Dan laras bahasa pasar, tapi bukanlah bahasa pasar yang sebenarnya, kerana bahasa Mandarin mempunyai dua jenis untuk percakapan kita lah, dan untuk penulisan, iaitu perkataan yang kita boleh panggil sebagai laras rasmi dan laras yang kebanyakan orang gunakan. Jadi untuk memudahkan pembelajaran bahasa Mandarin, kita akan menggunakan laras bahasa biasa, iaitu yang dipanggil sebagai Gouyu Bai Hua. Okay. Untuk memudahkan orang kebanyakan mempelajari bahasa Mandarin standard serta tata bahasa Mandarin. Seterusnya adalah aksara. Jadi aksara yang kita boleh apa yang kita boleh bayangkan bila kita mendengar perkataan ini adalah perkataan bahasa Cina yang sangat rumit untuk kita lihat. Terutamanya kita lihat di sebelah perkataan bahasa Mandarin ini, Putong Hua dan Huayu. Jadi apabila kita lihat bagaimana perkataan ini boleh mewakili sebutan pu, bagaimana dia boleh mewakili sebutan tong, bagaimana dia boleh mewakili sebutan hua. Itu adalah berkaitan dengan sejarah dan asal-usul perkataan-perkataan ini. Dan juga kita boleh bahagikan kepada bahagian-bahagian. Namun untuk menceritakan berkenaan itu mungkin mengambil masa yang agak lama bagi perkongsian ringkas kita. Jadi kita teruskan dahulu berkenaan asas sebutan. Jadi untuk cikgu-cikgu China, cikgu-cikgu Cina dan rakan-rakan kalau ada yang boleh bahasa Cina, mungkin telah mengenali puisi ini. Puisi yang paling asas untuk kita kenali lah. Bagi saya, masa saya belajar dulu, cikgu saya akan kenalkan dengan, pensyarah saya akan kenalkan dengan puisi ini. Kerana agak ringkas, sebutannya tidaklah terlalu susah dan juga boleh diingati. Maknanya pun sangat menarik. Jadi saya bacakan terlebih dahulu ya. Chuang qian yin yue guang, yi shi di shang shuang, ju dou wang ming yue, di tou si gu xiang. Okey. Jadi berdasarkan puisi ini kita boleh lihat gambar di bawah terlebih dahulu. Puisi ini mengisahkan kenaan lipai pemuisi dinasti Tang, di mana dia telah melihat di hadapan katilnya ada frost, iaitu lapisan yang beku, dan terpantullah cahaya bulan. Lapisan di atas pantulan air itu ada cahaya bulan, dan disangkakan ianya merupakan sebuah lapisan ais, tapi sebenarnya air ataupun cermin. Lepas tu dia pun melihat ke atas dan melihat cahaya bulan, dan apabila dia melihat ke bawah, dia mengenang kampung halaman. Itulah maksud puisi ini. Jadi untuk asas sebutan bahasa Mandarin boleh dibahagikan kepada intonasi, konsonan dan vokal ataupun yunmu. Untuk ditranslate kepada bahasa Melayu agak susah ya. Tapi tak apa. Terdapat 4 intonasi, iaitu tinggi, iaitu intonasi pertama, kemudian menaik,
intonasi kedua. Lepas tu ketiga iaitu turun naik dan menurun. Jadi mari kita lihat puisi ini. Seperti yang tuan-tuan boleh lihat, di bahagian belakang huruf-huruf yang berwarna merah, di bahagian belakangnya ada vokal yang kita boleh lihat terdapat garisan di atasnya. Jadi garisan-garisan ini menandakan intonasi sebutan yang kita akan gunakan untuk menyebut perkataan ini. Jadi contohnya yang pertama, cuang, cuang, di mana garisannya menaik. Bila menaik, kita akan bermula daripada bawah tu. Lebih kurang macam itulah. Pada saya, ini bahasa Cina ni seakan-akan menyanyi. Itu mempunyai melodi yang agak sangat sedap lah untuk didengari. Jadi saya memang suka mendengar untuk orang bercakap Cina. Okay, selepas itu adalah yuet, perkataan yuet. Sebentar ya, saya guna fungsi ini sekejap. Boleh ditandakan yuet. Jadi untuk yuet, intonasinya adalah menurun. Mengapa? Kerana garisan ini menghala ke bawah. Jadi apabila dia menurun, kita akan bermula daripada atas dan kemudian menjunam ke bawah. Menjunam ke bawah. Jadi kita akan sebut yuet. Tuan-tuan boleh cuba di rumah tanpa membuka mic. Kalau nak buka pun boleh juga. Jadi kita sama-sama cuba untuk menyebut perkataan ini. Yuet. Okey, itu yang pertama. Yang kedua. Lepas tu kita akan melihat pula intonasi ini. Buang. Okey, seperti yang anda boleh lihat, garisan intonasi ini adalah menegak. Ya, menegak. Jadi menandakan bahawa intonasi ini adalah tinggi. Okey, apabila tinggi, sekiranya kita boleh kelaskan intonasi suara kita kepada 4 bahagian. Ini rendah, ini sederhana rendah, sederhana tinggi dan tinggi. Ia akan berada di aras ini, iaitu guang, 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 guang. Ya. Jadi kita boleh lihat bahawa intonasinya mempunyai perbezaan yang ketara antara keempat-empat ini. Dan menggunakan perbezaan yang ketara inilah penutur bahasa Mandarin akan mengenal pasti maksud perkataan yang disebutkan. Okey. Selepas itu menurun. Menurun sudah. Tinggi sudah. Jadi kita lihat turun naik. Jadi untuk perkataan ini, apabila saya menyebut turun naik, bukanlah bermaksud daripada atas turun ke bawah kemudian menaik semula. Tidak. Jadi untuk intonasi ketiga, sebenarnya ketiga turun naik, dia akan mula daripada sederhana rendah ke rendah dan ke sederhana rendah semula. Ju, to, ju, ju. Jadi sekiranya tuan-tuan hendak mencuba daripada tinggi pun boleh juga. Ju, tapi ia memberikan tekanan yang agak tinggi kepada peti suara kita, kepada tegak kita. Jadi tidak perlu untuk turun daripada terlalu atas. Kita hanya perlu turun daripada sederhana rendah ke rendah dan kemudian naik semula ke sederhana rendah. Jadi dengan ini kita bukan sahaja dapat menggunakan intonasi yang betul, kita juga dapat mebezakan perkataan ini dengan perkataan yang lain yang akan kita sebutkan nanti. Jadi yang tiada di sini ialah menaik pada ini je. Ming. Okey, untuk perkataan Ming, jadi tanda di atas garis ini menunjukkan tanda menaik, iaitu menaik. Kemudian kita ada menurun.
Perbezaannya ketara kan? Jadi selepas ini guru-guru semua, cikgu-cikgu semua boleh cuba membaca perkataan bahasa Cina menggunakan tanda-tanda intonasi ini. Jadi mari kita cuba untuk Ming. Jadi untuk Ming, kita akan bermula daripada sederhana rendah ke tinggi. Jadi Ming. Okey. Ming. Ming. Okey, boleh lihat betapa menaiknya perkataan ini. Okey, itu sahaja rasanya. Selepas itu kita akan lihat pula konsonan. Konsonan terlebih dahulu. Jadi untuk konsonan bahasa Cina, sebenarnya ada sebutan yang agak berlainan dengan bahasa Melayu. Hal ini kerana konsonan bahasa Cina ataupun Shengmu, sejujurnya saya tidak pasti Shengmu ni boleh di translate, boleh ditukar kepada konsonan ataupun tidak, kerana mungkin berlainan ya. Jadi mari kita lihat. Pertama sekali adalah kedudukan lidah. Okey, apa maksud kedudukan lidah? Jadi apabila kita menyebut F, saya mula dengan F, di mana bibir kita akan menyentuh gigi F. Jadi untuk perkataan itu sama dengan sebutan bahasa Cina. Juga memerlukan kita untuk menyentuhkan bibir dan gigi F. Untuk perkataan lain pula, memerlukan untuk kita mengubah kedudukan lidah daripada depan. Daripada depan, ni kalau kita, ini mulut kita, ni bahagian hadapan. Ini bahagian hadapan lelangit. Perkataan gigi. Okay. Di depan. Kemudian kita ada tengah-tengah, pertengahan. Dan kita ada belakang, bahagian belakang. Baik. Untuk membezakan kedudukan-kedudukan ini, pertama kita boleh lihat konsonan di hadapan. Pertama sekali kita mula dengan chu, 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 chu. Jadi untuk perkataan yang mula dengan CH, konsonan CH, kita akan letakkan lidah kita di bahagian pertengahan. Chu, 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 sh. Okey. Untuk memudahkan kita membezakan, saya akan mulakan terus dengan perkataan ini. Tukar color pula. Tukar warna. Sh, sh. Okey. Tuan-tuan boleh cuba di tempat masing-masing. Sh. Untuk sh kita akan letakkan di bahagian belakang. Salah. Kenapa saya di sini? Okey, kita akan letakkan di bahagian belakang. Okey, jadi mari kita cuba bersama-sama. Pertama adalah CH. Ch. Pastikan lidah tuan-tuan berada di tengah-tengah lelangit. Ch. Dan bukannya hujung lidah yang menyentuh, tapi pertengahan lidah. Ch. Jadi akan menghasilkan bunyi yang agak pekat. Tak ada pekat, dia agak berat. Ch dan sh. Okey, itu adalah peletakan lidah. Yang kedua pula lah untuk aliran udara. Okey. Untuk aliran udara, kita akan bezakan antara membenarkan udara itu mengalir dan tidak membenarkan udara itu mengalir. Iaitu kita halang aliran udara tersebut. Jadi kita akan lihat dua konsonan ini. Itu D dan juga T. Ini untuk bolehkan angin keluar, ini
tidak membenarkan angin keluar. Jadi apa kata tuan-tuan teka dahulu? Huruf mana yang memerlukan kita untuk membenarkan udara mengalir dan huruf mana yang tidak membenarkan yang memerlukan kita untuk menghalang udara tersebut? 1, 2, 3. Okey. Mari kita lihat. Pertama adalah membenarkan udara tersebut untuk mengalir. Jawapan ialah huruf T. Jadi dan yang tidak membenarkan untuk menghalang udara tersebut ialah huruf D. Jadi begitulah perbezaannya. Untuk tuan-tuan lebih jelas berkenaan perbezaan ni, kita akan gunakan kertas. Tapi saya tidak ada kertas di sekitar saya. Saya akan gunakan face mask. Seperti yang tuan-tuan boleh lihat, apabila kita menyebut huruf T ini, kita akan membenarkan angin untuk keluar. Tetapi untuk huruf D, kita tidak membenarkan, kita akan menghalangi tersebut. Tak. Oleh itu, apabila kita menyebut perkataan ni sekali, T-tou, seperti kita boleh lihat, menggunakan kedudukan lidah dan aliran udara yang kita keluarkan daripada bibir, daripada mulut kita, kita boleh memastikan huruf-huruf sebutan-sebutan perkataan ini berbeza dan sekaligus membolehkan untuk kita mengenal pasti makna perkataan tersebut. Okey. Jadi kita kembali kepada lidah. Terakhir sebelum saya beralih ke slide lain. Jadi tuan-tuan boleh agak dah. Untuk konsonan ini, S ni kita akan letakkan di bahagian hadapan. S. Oh, sebelum itu, untuk perkataan ini, tuan-tuan perasankan I ni tidak disebut sebagai I, tetapi disebut sebagai E. Ini kerana apabila huruf konsonan S, konsonan S, Sh, konsonan SH, konsonan ZH dan lain-lain bertemu dengan vowel ini, I ni, dia tidak disebut sebagai I tetapi disebut sebagai E. Jadi apabila tuan-tuan membaca huruf ini, apabila tuan-tuan membaca karakter ini, kita boleh kenal pasti bahawa apabila huruf S, apabila konsonan S, SH, ZH bertemu dengan vowel ini, kita jangan sebut C. Tidak, untuk C kita akan gunakan konsonan ini. Ini akan menghasilkan bunyi C. Tetapi apabila S, SH dan ZH bertemu dengan vowel ini, kita akan sebut sebagai S, Sh dan J. Okey, itulah sedikit sebanyak asal sebutan. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Jadi diharapkan ini sedikit sebanyak boleh membantu tuan-tuan semua untuk mengenal pasti bagaimana karakter Cina disebut. Okay, sebelum itu kita juga ada vokal nasal. Vokal nasal ni ini pun penting juga. Yang hujungnya ada ng, ming, wang, eng. Jadi seperti yang kita boleh lihat, seperti yang kita boleh dengar, untuk vokal ini kita akan mengeluarkan suara daripada seakan-akan ada belakang hidung kita. Eng. Okey. Dia
agak berlainan dengan yang lain. Okey, lepas tu mari kita lihat mengenal aksara. Okey, mari kita lihat sebelum itu gambar di sebelah kiri ni. Seperti yang tuan-tuan boleh lihat, kita ada matahari, kita ada mata, kita ada pokok, gunung, kuda, pisau, ikan dan pintu. Okey, jadi daripada objek-objek ini, bangsa Cina pada zaman dahulu mereka telah mengubah objek-objek ini menjadi bentuk. Mula-mula seperti ini, iaitu bentuk matahari, bentuk mata, pokok, gunung, kuda dan lain-lain. Dan melalui peredaran zaman, bentuk-bentuk ini daripada betul-betul seakan-akan objek yang dilambangkan akhirnya menjadi lebih mudah untuk kita tulis. Itu ini. Jadi daripada bentuk tersebut jadilah ia sebagai sebuah aksara Cina yang digunakan pada masa kini. Jadi seperti kita boleh lihat bagaimana matahari untuk mewakili garisan ini, mewakili sinaran matahari. Lepas tu untuk mata pula, untuk mewakili mata kita akan ada satu petak di tengah ni seperti kelopak mata kita, seperti anak mata kita di tengah. Lepas itu untuk pokok pula, garis-garis ini seakan-akan ranting pokok, tetapi bukanlah maksud pokok. Ini membawa maksud kayu, iaitu mu. Dan seterusnya adalah gunung. Lepas tu kuda. Oh, untuk kuda ni tidak menggunakan simplified Chinese. Kita akan gunakan ni. Maaf ya, tulisan saya tidak berapa cantik. Tetapi beginilah. Dan seterusnya adalah tau, iaitu pisau, yu untuk ikan dan men untuk pintu. Okay, jadi selepas ini sekiranya tuan-tuan semua dapat melihat dapat ternampaklah perkataan bahasa Cina, aksara Cina, tuan-tuan boleh kenal pasti apabila bentuknya seperti ini bermaksud ia berkaitan dengan matahari. Dan kita juga boleh lihat untuk beberapa perkataan dia akan meletakkan ini semua di bahagian kiri ataupun kanan ataupun di bahagian bawah untuk melambangkan maksud perkataan tersebut, untuk melambangkan perkataan tersebut berkenaan apa. Okay, seterusnya kita lihat pula gambar ini. Jadi ini pula berkenaan hujan. Karakter ini adalah berkaitan hujan. Ini kita ni itu syai. Kita boleh lihat bagaimana awan menurunkan air hujan. Awan dan hujan yang turun. Okey, jadi ini sedikit sebanyak diharap dapat membantu tuan-tuan puan-puan untuk mengenal pasti bahawa aksara Cina ni dia terbahagi kepada yang berbentuk seakan-akan objek yang mempunyai gabungan antara objek dan sebutan, antara makna dan sebutan, dan juga yang betul-betul menunjukkan, yang betul-betul berkaitan dengan makna perkataan tersebut. Okay, selepas itu kita bergerak ke arah asas perbualan.
Okey, ini yang biasa digunakan dalam perbualan seharian kita lah. Jadi tuan-tuan boleh ambil gambar ini ataupun jika memerlukan saya untuk memberi PowerPoint ini pun boleh. Okey, mula sekali adalah ni hao. Okey, tadi kita telah mempelajari bahawa bahasa Cina ni mempunyai 4 intonasi iaitu tinggi, tinggi, menaik, menurun dan turun naik. Jadi tuan-tuan semestinya sudah boleh mengenal pasti apakah maksud bentuk ini. Ini maksud turun, naik, turun, naik, turun. Jadi sebutannya ialah ni hao. Jadi mengapa apabila dua-dua intonasi ini adalah turun, naik, turun, iaitu intonasi ketiga, tetapi mengapa apabila sebutannya menjadi menaik dan turun, naik, turun? Kenapa? Ini kerana apabila kedua-duanya menggunakan intonasi yang sama iaitu intonasi ketiga, kita tidak dapat membezakan kedua-dua sebutan perkataan ini. Mari kita cuba. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Adakah tuan-tuan boleh membezakan? Tidak. Jadi kita cuba. Ni hao. Ni hao. Apabila tuan mengubah intonasi ketiga ini menjadi intonasi kedua, kita dapat membezakan dengan jelas kedua-dua sebutan perkataan ini. Okey, jadi mari kita cuba bersama-sama. Ni hao. Ni hao. Ini maksud untuk ni hao. Ni adalah hai ataupun hello. Jadi kita boleh gunakan untuk bertegur siapa. Yang kedua ialah ni jiao shenme mingzi. Ni jiao shenme mingzi. Apa nama awak? Jadi seperti yang kita boleh lihat, ini intonasi ketiga, turun naik. Intonasi keempat, iaitu turun, menurun. Kedua, dan seterusnya. Jadi tuan-tuan boleh ingat kita ada untuk intonasi 1, 2, 3, 4. Kita ada 4 jenis. Yang kelima, Chingsheng tu tak apa, nanti kita ajar. Jadi kita ada 4 seakan muzik lah. Kita ada 4 tingkat. Jadi tinggi, sederhana rendah dan rendah. Jadi tuan-tuan boleh menggunakan tingkatan ini untuk menyebut ni turun naik, sederhana rendah ke rendah. Jiao sederhana tinggi ke rendah. Shenma daripada rendah ke sederhana tinggi. Mingzi sama juga. Dan seterusnya ialah wo jiao. Wo jiao bermaksud nama saya. Okey, jadi mari kita lihat. Apakah perbezaan ayat tanya ini dan perbezaan ayat menyatakan ini, ayat penyata ini. Jadi sebentar tadi saya sudah berikan sedikit pengenalan berkenaan bagaimana karakter Cina ini terbentuk. Ini mari kita kenal pasti. Seperti yang kita lihat. Perkataan ini membawa maksud awak. Ni, dan ini bermaksud saya. Wo. Jadi di situ kita sudah boleh melihat perbezaan bagaimana saya dan awak dibezakan menggunakan aksara Cina. Dan sebenarnya adalah kata kerja. Jiao iaitu panggilan. Tapi bila kita gabungkan kesemuanya jadi apakah nama awak. Jadi untuk apakah kita menggunakan ini shenma. Dan ini adalah kata nama iaitu nama. Mingzi. Jadi diharapkan tuan-tuan boleh kenal pasti ya bahawa tata bahasa Cina ni pada saya lebih mudah sedikit lah daripada bahasa Inggeris. Kerana bahasa Inggeris ada past tense, present tense, future tense. Tapi bahasa Cina tiada. Dan untuk susunannya pula S, V, O. Subject,
verb dan objek. Jadi subjek untuk ayat ini ialah ni, untuk verb ni adalah jiao, dan belakang ini adalah objek ni. Jadi kita boleh 什么名字. Untuk ni pun sama. 我 subjek. Ini verb 叫. Dan di belakangnya kita tambah nama sendiri. Okay, tuan-tuan boleh cuba. 你叫什么名字? 你叫什么名字? Jawapannya ialah 我叫 Iskandar, 我叫 Nurul, 我叫 Aiman, dan sebagainya. Okey. Dan ini pun sama juga. Di mana kita ada subjek ni. Jadi tuan-tuan boleh kenal pastilah. Oh, untuk perkataan ni tulisannya begini. Ada ni menandakan mak. Ada kiri dan kita ada kanan. Ni 今年多大? Okey. Ini yang agak special lah untuk sini ni. Untuk masa, kebiasaannya kita akan letakkan di hadapan. Ni 今年多大? Jadi 今年ni bermaksud umur, bukan umur, tahun ini. Tahun. 今年 umur. 多大? 多大 ini adalah untuk bertanya. 多大? Berapakah umur awak? Kita boleh panggil berapalah, berapa. Tapi sekarang kita bahagikan, tua ni bermaksud banyak, ta ni bermaksud besar. Jadi berapa besar? Tak ada. Berapa besar awak tu pun tak boleh juga. Dia sudah berapakah panjang umur awak? Mungkin macam tu lebih betul. Tua Syalsui pun boleh juga. Ni Tua Syalsui, Tua Syalsui boleh ke? Boleh kot. Untuk kanak-kanak kecil, boleh kita akan gunakan ni jinian, jisui. Sebab, kenapa? Kerana ni jinian jisui. Jika. Kenapa? Kenapa untuk orang dewasa dan untuk kanak-kanak, untuk bertanya kat umur, kita akan gunakan dua perkataan yang beza? Jawapannya ialah kerana G ni adalah untuk bilangan yang mudah, bilangan yang tidak berapa banyak. Jadi kita boleh kira, pada saya lah, kita boleh kira menggunakan dua belah tangan kita. Ni jisui. 10岁 10 tahun. Ni jisui 5岁 5 tahun. Jadi untuk umur yang besar, untuk umur dewasa dan untuk umur kanak-kanak, kita boleh gunakan dua cara tanya yang berlainan. Seterusnya adalah 认识你我很高兴. Ini tadi kita sudah jumpa. Apabila dua intonasi tiga ni bertemu, kita akan tukarkan yang di hadapan ini kepada intonasi menaik. 认识你我很高兴. 认识你. Jadi di ujungnya kita lembut je. Jadi cikgu saya selalu marah lah kerana apabila kami awal belajar dulu, bila kami sebut ni kami akan tekankan hujung. 认识你我很高兴. Tekankan. Tapi sebenarnya kita patutnya lembut je, macam natural lah. Ini pun untuk grammar yang ni pula lain sikit. Ini kita ada adjektif. Ini adalah adjektif. Saya gembira apabila saya dapat bertemu dengan awak. Okey. Jadi itu adalah asas perbualan. Jadi harapnya tuan-tuan boleh cuba nanti. Boleh cuba sendiri. Atau tuan-tuan boleh guna aplikasi YouTube, boleh guna aplikasi Duolingo. Tuan-tuan juga boleh tanya je kepada rakan-rakan guru Cina. Boleh berbual dengan mereka. Saya rasa
semasa saya di Beijing lah, untuk apabila mereka mengetahui yang ada orang asing yang mempelajari bahasa mereka dan berusaha untuk mengenali bahasa mereka, mereka rasa sangat gembira dan mereka lebih ramah lah dengan kami. Jadi mereka akan bertanya macam-macam berkenaan Malaysia, dan itu juga dapat membantu kita untuk meningkatkan lagi kemahiran kita dalam bahasa Cina. Jadi menariklah bila kita mempunyai mengetahui pelbagai bahasa, dapat mengetahui bagaimana pandangan orang lain terhadap kita, bagaimana pandangan mereka terhadap negara kita, dan bagaimana kita boleh mendalami budaya mereka. Dan itu sangat, pada saya sangat berharga lah. Jadi kita boleh cuba. Seterusnya adalah pengalaman saya di China. Okey, baru masuk tajuk yang sebenar ya. Berbaki lagi 15 minit, 20 minit. Okey, pertama sekali semasa di China, kami tidak belajar menggunakan bahasa Cina sepenuhnya pada awalnya. Kerana semasa saya pergi tu, saya berumur 18 tahun. Dan semasa di sekolah menengah, saya belajar bahasa Arab. Saya tak belajar bahasa Cina. Jadi dengan asas yang tiada, dengan asas yang kosong, saya pun pergilah ke China dengan tajaan Kementerian Pelajaran Malaysia. Di pada awalnya kami perlu menyebut perkataan tu dengan tepat, dengan perlahan-lahan supaya intonasinya betul, sebutannya betul. Jadi kami tidak boleh cakap dengan laju lagi. Dan selain itu, seperti yang tuan-tuan boleh lihat, untuk melatih kami menggunakan perkataan-perkataan yang dipelajari, kami banyak menggunakan kaedah role play, kaedah berlakon. Jadi berdasarkan kaedah berlakon tu, pelajar-pelajar diberikan kebebasan lah untuk mereka situasi, untuk menggunakan dialog yang bersesuaian, dan boleh juga menggunakan imajinasi, kreativiti sendiri untuk menambah kandungan apa yang nak dicakapkan semasa berlakon tersebut. Dan salah satunya biasanya kami berlakon proses jual beli lah, buah-buahan, jual-jual sayur-sayuran. Jadi pada masa kami akan gunakan lah, jaga Tua Xiaoqian. Tua Xiaoqian maksud berapa harga barang yang ini. Lepas tu kami pun akan menjawab, okay, ini RM5, ini RM5, dan begitulah. Setelah itu kami juga akan menulis ayat-ayat mudah berkenaan diri sendiri. Jadi pedagogi di sana, pedagogi di universiti tu, kami akan bermula dengan apa yang kami kebiasaan apa yang kami dah tahulah. Dan paling senang, mestilah diri sendiri. Jadi untuk soal latihan ini, kami akan menerangkan berkenaan aktiviti seharian. Okay, jadi tuan-tuan boleh bayangkan lah. Untuk ini, ini bermaksud saya bangun pukul 6.30 pagi. Jadi kita boleh cakap saya bangun pukul 6.30 pagi. Bila saya bangun, saya akan kemaskan katil saya dahulu. Kemudian gosok gigi, mandi dan pergi ke sekolah. Lepas tu semasa di sekolah, saya belajar kelas sekian-sekian. Dan apabila sudah habis kelas, saya pulang ke asrama. Okey, ini pula untuk melatih kami punya pendengaran. Jadi saya rasa latihan ini kami boleh lakukan dengan rakan-rakan. Jadi seorang rakan akan menyebut perkataan ini dan seorang rakan lagi akan meneka. Oh, ini perkataan apa? Lepas tu sekian tuan-tuan boleh lihat juga di sana kelas-kelas kami menggunakan papan hitam dan kapur untuk mengajar. Untuk ini saya pun tidak pasti sebab kenapa universiti tersebut masih lagi menggunakan papan hitam dan kapur. Tapi saya suka sebab respon dia apabila menulis menggunakan kapur dan menggunakan pen marker, dia ada beza tau dekat papan hitam dan papan putih tu. Jadi papan hitam, apabila kita menulis, kita akan dapat rasa geseran kapur tersebut. Itu salah satu lah. Dan seterusnya kita akan nampak lebih jelas
kerana kapur tiada dakwat. Jadi tekan lebih kuat untuk lebih jelas, untuk lebih terang dan lebih tebal. Tapi gunakan pen marker, saya rasa tidak semestinya kita kena tekan lebih kuat untuk nampakkan marker tu, tulisan tu lebih jelas. Okey, itu salah satu. Oh, dan kami juga ada jam. Setiap kelas ada jam. Dan bila sampai masa rehat je, kita akan ada alarm lah, ada penggera tu. Dia akan ada mainkan muzik untuk mulakan kelas. Gunakan muzik juga untuk menandakan habisnya waktu kelas. Jadi cikgu-cikgu pun, pensyarah-pensyarah pun jarang akan melanjutkan masa. Mereka tidak perlu melihat jam sendirilah untuk mengenal pasti masa waktu kelas bermula dan masa kelas habis, masa kelas tamat. Oops, tidak boleh. Sementara. Seterusnya. Okey, ini yang tadi saya tunjukkan. Kami menggunakan papan hitam dan kapur. Dan di sebelah sini, sebelah kanan pula ialah bagaimana cara untuk menulis nama kami sendiri. Ini memang akan diberikan semasa kami awal-awal mendaftar dan ini ditulis oleh cikgu kami sendiri, oleh pensyarah kami. Ini merupakan nama saya. Zhang Erqiang. Okey. Jadi tuan boleh lihat bagaimana untuk penulisan bahasa Cina ni, untuk penulisan karakter Cina lah, kita akan mulakan dari kiri ke kanan. Yang tuan boleh lihat ni, kita akan mulakan dengan menulis bahagian kiri dahulu, kemudian kita tulis bahagian kanan, kemudian daripada atas ke bawah. Seperti perkataan ini, kita mulakan dengan kiri ke kanan, kemudian atas ke bawah, dan seterusnya. Ada juga lagi satu, iaitu daripada luaran ke dalam, tapi tiada di dalam ini, tidak mengapa. Dan di atas-atas ni pun merupakan nama rakan-rakan sekelas saya. Kita boleh lihat dari atas ke bawah, kiri ke kanan. Jadi bila tuan-tuan ingin melatih diri untuk menulis, tuan-tuan boleh gunakan kertas kosong dan cuba tadi yang kita belajar tadi, ni hao, ni hao, ni hao, ni jiao什么名字，你叫什么名字？ Lepas tu, 我叫Aiman, 我叫什么？ Tuan-tuan boleh melatih untuk menulis. Walaupun di mana saja. Saya pun perlu lebih melatih menulis sebab maklumlah generasi Z, saya banyak menggunakan menaik keyboard. Jadi itulah satu kebimbangan pada masa kini. Dan itu mari kita sama-sama berlatih. Okey, seterusnya adalah pengangkutan saya semasa di Beijing. Semasa di China lah. Saya menggunakan skuter elektrik, bas dan subway. Ini skuter saya. Warna hijau ni. Tapi dah rosak, dah buruk kerana COVID. Ia akibat COVID, saya pulang ke Malaysia dan tidak dapat menggunakan skuter ini dengan sebaik mungkin untuk kelas. Dan di sebelah kiri ni, kalau di Malaysia kita akan banyak lihat bengkel motor. Di sana pun banyak bengkel motor, di bengkel motor elektrik. Ini biasa ada di tepi jalan, berdekatan taman-taman, kawasan perumahan. Okey, seterusnya lah juadah berbuka puasa di masjid. Okey, jadi untuk makanan China ni, dia sebenarnya berbeza mengikut tempat. Contohnya di Beijing ni, makanannya orang selalu cakap berminyak. Sangat berminyak. Jadi contohnya ini, juadah ini. Tuan-tuan boleh lihat, memang banyak jugalah minyak yang digunakan. Tapi sedap. Ini juadah yang kami makan di masjid. Ni ada ayam goreng. Ayam di sini pun saya rasa berbeza lah dengan Malaysia sebab ayamnya lebih kecil supaya mudah untuk kita makan menggunakan chopstick. Dan sayur-sayuran pun ada juga di sana.
Sangat sedap. Jadi tuan kalau ada peluang untuk pergi ke China, bolehlah cuba makan makanan China. Terutamanya makanan Beijing. Okey. Makanan ruji pula adalah seperti dumpling. Saya ingat saya dumpling, mi merupakan makanan ruji untuk orang Beijing. Jadi ada hari tu kami pergi ke masjid. Ingatkan dapat makan nasi, tapi rupanya dapat makan dumpling. Jadi sebagai tekak Melayu kan. Tekak Melayu ni kalau tak makan nasi je, jadi lemah. Jadi kami mau makan je lah. Lepas tu pergi kedai, makan nasi pula. Ini buah-buahan yang disediakan juga di sana. Tapi ni seingat saya, setahu saya, setelah COVID, sudah tidak dibenarkan untuk melakukan ni. Untuk membuat berbuka puasa beramai-ramai di masjid. Dan ini pula adalah sambutan hari raya kami di sana. Okay, kita boleh lihat video ini. Rakan saya meminjam skuter elektrik, carriage elektrik. Saya pun tak tahu. Lepas tu meminjam ni untuk membawa juadah-juadah tersebut ke taman. Mungkin pun makan beramai-ramai. Menggunakan bahan-bahan yang ada, bolehlah menggunakan bahan-bahan yang terhad. Rakan-rakan saya telah berjaya menghasilkan sate. Sate, rendang. Lepas tu kuih cengkeh molek, gulai, semua ada. Okey, dan ini pula salah satu tempat di China itu Harbin. Harbin ni berada di bahagian utara, berdekatan dengan Korea Utara. Jadi di sana untuk musim sejuk. Musim sejuknya agak ekstrim, mencecah negatif 20 Celsius, negatif 27, sampai kan bulu mata saya beku. Jadi itu pun pengalaman yang menarik lah. Kerana di sana pun kami boleh menggunakan bahasa Mandarin untuk bercakap. Kerana yang sudah diterangkan awal tadi, bahasa Mandarin iaitu Putonghua yang standardized ni boleh dikatakan difahami oleh semua rakyat Cina. Dan saya itu juga di bahagian utara kan, jadi dialeknya seakan-akan lah tidaklah sama, ada perbezaan sikit. Okey, jadi saya rasa saya perlu habiskan awal untuk sesi soal jawab pun. Jadi saya habiskan dengan rumusan. Belajar bukan proses seumur hidup. Jadi mudah belajar ialah proses daripada tidak tahu kepada tahu, daripada susah menjadi mudah. Oleh itu mari kita nikmati perjalanan pembelajaran dalam menuntut ilmu. Jadi saya masih bergelar pelajar lagi. Jadi dalam proses belajar ni saya tidak nafikan lah, memang 99%nya saya rasa sangat tidak tahu apa-apa. Sampai kan sekarang ni pun saya masih rasa saya tidak tahu pelbagai benda. Jadi sebab itulah bila pensyarah-pensyarah, cikgu semua dapat memberikan perkongsiannya ni, saya rasa sangat menghargai lah. Dan dapat membolehkan menjadikan saya ada bekal untuk menempuh perjalanan di sekolah nanti. Dan saya rasa di sekolah nanti pun saya akan teruskan belajar untuk menjadi cikgu yang baik. Ya, okey, ni pula gambar gunung di sana, itu Gunung Ling di Beijing. Cantik je. Walaupun Beijing tu ada pencemaran udara, pencemaran cahaya, tapi di gunung ni kita boleh lihat bintang yang jelas. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Iskandar Zulkarnain di atas perkongsian yang amat menarik tentang tadi. Sebab kita kekurangan masa, mungkin saya terpaksa limitkan kepada 2 soalan saja. Ya. Jadi kita bukalah pada rakan-rakan untuk mengemukakan soalan. Tadi saya pun nampak di talian ada macam ada soalan yang bertanya ya. Ya, doktor ada. Tadi siapa ya? Yang bertanyakan siap ya.
Ataupun macam inilah, saya bukalah kepada sesiapa saja yang nak mengemukakan soalan kepada Cikgu Iskandar kita. Dipersilakan. Okey, saya dah baca ada 2 soalan ni. Pertama, yang faktor menyebabkan Cikgu sekarang minat belajar bahasa Mandarin. Yang kedua ialah kongsikan bagaimana cara nak sambung belajar ke China. Okey, pertama untuk faktor saya berminat. Sejujurnya temudega. Okey, jadi bagaimana saya ke China dulu? Okey, sebab soalan ni berkait. Jadi untuk sambung belajar ke China ni sebenarnya saya pun tidak jangka akan dapat tawaran ini kerana saya menjalani temudega IPG, temudega Institut Pendidikan Guru. Temudeganya adalah untuk subjek biasa, untuk subjek bahasa Inggeris. Dan selepas menjalani temudega tu saya tunggu je lah keputusan. Kemudian tiba-tiba satu hari tu ada panggilan daripada KPM menyatakan yang saya terpilih untuk kursus ini. Jadi itulah, saya pun tidak pasti apa kriteria yang betul-betul digunakan untuk memilih pelajar untuk kursus ini, dan saya ingat pada pengetahuan saya sudah tidak ada penerimaan pelajar baru rasanya. Dan untuk faktor pula, sebabkan saya ke China, jadi saya tiada pilihan melainkan mempelajari bahasa China tu, bahasa Mandarin ni untuk berkomunikasi dengan orang di sekitar. Tetapi dalam proses berkomunikasi itulah saya menyukai bahasa ini kerana lenggoknya macam melodi. Sebab saya dulu main seruling kan, jadi saya suka muzik lah. Apabila saya dengar macam ada alunan tu, saya rasa wah, sangat menarik. Dan selain itu saya juga rasa bahasa Cina ni tak adalah maklumat yang disampaikan tu lebih padat dalam satu ayat. Saya pun tak pasti kenapa. Mungkin kerana aksara Cina ni boleh mewakili maksud yang panjang. Untuk bahasa Melayu kita nak tulis saya pun agak panjang kan, 4 patah perkataan. 4 patah huruf, 4 huruf. Tapi untuk saya, pada saya tu dikira satu huruf, satu patah perkataan lah. Tapi masih lagi nampak lebih pendek daripada bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Itulah saya rasa menarik. Cuma masalahnya apabila saya nak membaca artikel-artikel Cina, saya kena ambilkan masa yang lebih banyak lah kerana jumlah perkataan yang saya kena baca dan saya kena tukar kan. Saya kena translate kepada bahasa Melayu dalam fikiran saya tu lebih banyak. Itu je lah. Jadi faktornya lah intonasi bahasa Mandarin dan juga karakter Cina, aksara Cina pada saya sangat menarik. Itu sahaja. Baik, kita dah pun sampai ke penghujung, ya. Jadi saya jemput sekali lagi Cikgu Iskandar untuk membuat sikit rumusan ringkas, ya, berkaitan apa yang dibincangkan sebentar tadi. Dipersilakan, Cikgu Iskandar. Okay, betul. Jadi apa yang saya boleh rumuskan itulah berkenaan dengan intonasi bahasa Mandarin, berkenaan aksara bahasa Mandarin. Kita mungkin akan pada awalnya memang saya akui lah memang nampak susah. Tapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan teruskan melangkah demi langkah untuk mempelajari bahasa ini, saya jamin lah dalam 3 bulan, mungkin 5 bulan dengan sokongan persekitaran. Jadi tuan-tuan boleh juga berlatih dengan rakan-rakan sejawat yang berbahasa Cina, rakan-rakan yang boleh berbahasa Cina. Tuan-tuan juga boleh berlatih. Saya yakin mereka tidak akan menolak dan sebaliknya mengalu-alukan tuan-tuan. Jadi seperti yang kita lihat ada 4 intonasi dan kita boleh menggunakan tingkatan intonasi tersebut untuk membezakan. Dan selain untuk aksara pula, untuk sebutan
konsonan, untuk kesebutan vowel, juga bergantung kepada lidah kita, bergantung kepada angin yang kita keluarkan semasa bercakap tu, sama ada kita menghalang angin tersebut ataupun kita membenarkan angin tersebut daripada keluar. Jadi tuan boleh berlatih menggunakan kertas atau apa untuk melatih sebutan tuan, dan tuan juga boleh merakam suara tuan bercakap tu dan mendengar kembali sama ke tidak dengan rakaman dialog ke rakaman ayat yang betul-betul ada di YouTube dan sebagainya. Dan selain itu saya galakkan tuan untuk pergi melawat China. Di sana tuan boleh menikmati makanan yang saya rasa berlainan dengan Malaysia, tapi boleh lagi diterima. Dan jika ke Beijing boleh pergi ke Mahua tu macam KFC lah, tapi KFC halal. Cuma dia bukannya KFC kan, dia macam nasi kandar lah bahasa dia, sebab ada nasi belauk. Terusnya apa lagi? Di China juga kita boleh menaiki pengangkutan awam dan sebagainya. Di situ mungkin boleh memupuk kita untuk menjalani gaya hidup sihat. Untuk berjalan, banyakkan bersenam. Kerana orang Cina selalu bersenam. Itu pun salah satu Okey, juga. baik. Terima kasih sekali lagi pada Cikgu Iskandar, rekan lain di atas persediaan berkongsi pengalaman beliau ya, mempelajari bahasa Mandarin daripada tiada asas langsung hinggalah ke tahap sekarang ini ya. Jadi terima kasih Daud Fradi ya. Kalau ada peluang kita insyaAllah kita panggil lagi Cikgu Iskandar ya dalam slot ini ya. Dan kepada sidang hadirin sekalian ya, saya ucapkan terima kasih ya di atas kesediaan ya, daripada awal hingga ke akhirnya ya, bersama-sama kita mendengar ya perkongsian disampaikan oleh Cikgu Iskandar sebentar tadi. Mungkin apa yang disampaikan oleh Cikgu Iskandar tadi mudah-mudahan juga ya dapat memberikan kita inspirasi untuk kita terus belajar itu untuk kita meningkatkan ilmu dalam diri kita dan juga pada para pelajar ataupun mereka yang berada di sekitar kita ya. Jadi slot kita telah sampai ke hujungnya. Saya dengan ini menangguhkan dulu sesi CDL hands-on online cluster IPG. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama pada minggu depan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.